Resume ni dia punya panjang dia usually 1 page ke 2 page. 3 page dah terlalu panjang. So maksimum adalah 2 page. Kalau hang belum lagi grad ataupun hang dah grad ataupun hang tengah tunggu nak grad tapi hang tak tahu macam mana nak tulis resume dan CV. Dalam video ni saya nak share dengan hampa step by step untuk tulis resume. Khas kepada yang fresh grad dan yang siapa yang baru nak start tulis resume. Kalau hang tak tahu nak tulis, jangan risau, tenang, kita tulis. Kita akan tengok point apa yang penting. Dia sebenarnya ada satu benda aja, resume. Resume pula terbahagi kepada dua, iaitu satu dipanggil sebagai functional resume dan satu lagi terpanggil sebagai chronological resume. Functional resume ni lah yang hang duk sebut atau orang duk sebut sebagai resume. Chronological resume pula adalah satu benda, nama lain dia adalah CV ataupun nama panjang adalah curricular VITAE. Boleh sebut sebagai curricular VIT ataupun curricular VT, terpulang pada hang. So 10 poin penting cara nak tulis resume. Poin yang pertama, apa yang anda perlu tahu adalah sama ada nak letak gambar ataupun tidak letak gambar. Kadang-kadang hang pernah tengok resume ada gambar, betul ada yang tak ada resume yang tak ada gambar. Okey, ni terbagi pada dua fahaman. Satu ada fahaman di negara barat. Negara barat depa tak sarankan letak gambar. Sebab apa? Untuk mengelakkan diskriminasi terhadap rupa para seseorang. Tapi di negara Asia, contohnya kita di Malaysia, di negara Asia, lebih 95% yang meletakkan gambar. Dia tak menjadi masalah. Cuma kalau hang nak letak gambar yang bukan gambar pasport, bukan gambar IC, bukan gambar yang formal, tapi letak gambar yang kena dengan job ataupun benda yang hang nak apply tu. Contohnya hang nak apply engineer, jangan letak hang gambar letak tengah masak. Kalau hang nak apply untuk doktor, hang je letak hang tengah main skateboard. Tak kena bang, tak cantik macam tu. Kalau hang nak apply untuk jadi HR, hang je letak pula hang dengan baby hang tengah buat peace. Ataupun jangan ada bagi opa mini love macam ni. Jangan macam ni, Nike love pun tak boleh. Poin nombor 2, apa yang kena letak dalam resume hampa? Dalam resume ni, orang hang nak bagi ke HR untuk tengok dan baca. Dan sehari HR akan dapat lebih daripada 100 resume orang apply kerja. Depa pun tak larat nak scroll, nak baca hampa punya biodata apa semua. Contoh benda yang tak penting yang hang jangan letak adalah contoh hang punya hobi, hang suka buat apa, hang asal daripada mana, hang adik-beradik berapa, hang crush kat siapa, hang suka makan apa. Dan dia ada satu lagi part kontroversi di mana nak letak ataupun tidak. Tapi bagi saya benda ni boleh elakkan, iaitu pertama adalah personal statement dengan description, self description. Sebab benda tu mostly adalah orang akan copy paste saja daripada internet and then dia letakkan dalam CV resume dan dia tak memberikan apa-apa impact kepada job application hampa. Poin nombor 3 adalah letak hanya info yang penting sahaja di dalam resume. Pertama sekali, of course, saya akan letak nama. Nombor 2 adalah hang letak hang punya email so that hang punya company ataupun HR yang hang apply tu senang nak reach out to hang. And then hang letakkan hang punya nombor telefon. Ni adalah benda yang besar ataupun benda yang paling penting. And then number 4, usually for fresh grad, letakkan first detail adalah hang punya education ataupun hang punya pendidikan. Dia boleh jadi daripada SPM, boleh jadi A-levels, diploma, degree, masters ataupun hang punya PhD, ataupun hang ambil skill-skill yang lain, vocational, ambil kemahiran yang lain, hang boleh letakkan. Itu adalah di bahagian education. Okay, letakkan education di mana hang belajar satu, and then tahun bila hang belajar. Kalau hang ada achievement apa, letakkan dekat situ. Di dalam resume juga letakkan hang punya personal skill. Contoh personal skill ini adalah hang adalah team leader ke, result oriented, funny, friendly guy. Okay, cuma jangan letak semua lah. Letakkan mana hang rasa itu adalah strong point hang. Hang tanya member hang, apa member hang rasa hang punya personal skill yang mereka suka. Poin seterusnya, apa yang letak lagi adalah kalau hang pernah kerja, hang tuliskan company apa hang pernah kerja, hang letakkan period hang. Kalau hang contoh hang kerja sebulan pun letak je sebulan, jangan malu. Kalau letak 3 bulan, hang kerja 3 bulan, letakkan 3 bulan. Kalau 6 bulan, letakkan 6 bulan. Kalau setahun, letakkanlah setahun. Poin seterusnya adalah apa hang punya achievement sepanjang hang belajar ataupun sepanjang hang bekerja. Contohnya achievement hang telah menyertai hiking apa-apa ke, hang menyertai marathon 10 km. Lagi kalau hang dapat anugerah sukan dan akademik, kalau hang mendapat anugerah anak soleh dan solehah, tu tak payahlah. Itu adalah achievement di dalam keluarga sahaja. Nombor 7, nak tulis guna font apa? Font dia ada banyak mat. Kalau hang tengok dekat Microsoft, kat Word tu dia ada beratus-ratus. So, apakah 10 font yang best ataupun yang sesuai untuk tulis resume? Pertama, Calibri. Nombor 2, Times New Roman. Nombor 3, Arial. Nombor 4, Verdana. Nombor 5, Cambria. Nombor 6, Garamond. Nombor 7, Book Antiqua. Nombor 8, Tribuchet MS. Nombor 9, Arial Nero. Nombor 10, Didot.
Okay, ini adalah 10 font yang profesional yang normally orang guna untuk resume worldwide seluruh dunia. Point number 9, pastikan anda punya formatting cantik. Formatting contohnya hand tab, single tab untuk bagi dia selang, bagi selang, untuk bagi dia selang. Okay, make sure dia selari. Number 2 adalah paragraph pun adalah penting. Untuk si resume ni elakkan expanded, maksudnya kata dia terlalu makan ruang. Ingat, hang nak save ruang, hang nak penuhi ruang. Lagi ringkas lagi bagus. So paragraph yang sesuai adalah 1.15 sampai 1.25 single spacing. Make sure dia macam ngam-ngam saja, so that HR pun boleh tengok cantik-cantik, tak rapat sangat. Rapat kena pakai macam tu pula, jadi meme. And point yang terakhir 10 adalah perkataan yang last sekali, iaitu reference lawan referee. Apa beza dia? Adalah reference adalah untuk benda-benda yang bertulis untuk buku. Referee adalah untuk orang pula, untuk orang. Jadi dekat bawah sekali, di bawah resume itu tuliskan referees, bukan references. Tapi kalau hang ada references, contoh buku hang gunakan buku 999 kata Fatah Amin ke, hang letaklah kat situ references. Tapi kalau hang nak refer orang, guna nama dia adalah referee. Contoh referee Profesor Madya, Dr. Hairul something something, Profesor Madya, Dr. Syamir, Amir Hakimi ke Firdaus Fahmi ke siapa-siapa lah hang punya referee. Maksudnya HR akan contact orang tu. Dia boleh jadi sama ada supervisor hang, boleh jadi sama ada working colleague ataupun hang punya previous superior sebelum ni. And all the best kepada yang baru nak tulis, and kepada yang dah tulis, maybe hang boleh baikikan sikit. Apa-apa pun saya doakan yang terbaik untuk hangpa yang apply kerja. InsyaAllah pelan-pelan improve, tak banyak, 1% a day pun dah cukup bagus. Kepada yang mana belum boleh subscribe, kalau merasa membantu, boleh tekankan butang di bawah subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Buat busy you. Sudah. Aku nak tekan apa ni?